Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Nadirah Binti Zulkifli, nombor matrik 203013. Baiklah, bagi kursus kemahiran psikolinguistik kanak-kanak BBM 3414 ini, saya akan membentangkan tajuk apa itu psikolinguistik. Baiklah, untuk ketahui dengan lebih lanjut mengenai apa itu psikolinguistik, saya akan mulakan dengan pendahuluan. Baiklah, kita mulakan dengan pendahuluan iaitu tentang psikologi linguistik dan juga psikolinguistik. Psikolinguistik ialah satu bidang yang berasal dari gabungan dua bidang iaitu bidang psikologi dan juga bidang linguistik. Bidang psikologi ialah bidang yang mengkaji tentang minda dan jiwa, manakala bidang linguistik pula ialah bidang yang berfokus dan mengkaji kepada bahasa. Bidang psikolinguistik pula ialah bidang yang mengkaji dari aspek mental dan pertuturan dan menghuraikan proses-proses psikologi yang berlaku semasa seseorang itu bertutur dan memahami apa yang didengar. Kebiasaannya ini berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Baiklah, istilah psikolinguistik ini telah diperkenalkan oleh Jacob Robert Cantor pada tahun 1936, iaitu merupakan seorang ahli psikologi Amerika dalam bukunya yang bertajuk An Objective Psychology of Grammar. Baiklah, kita teruskan kepada pendapat tokoh tentang istilah psikolinguistik. Di sini saya ketengahkan beberapa tokoh yang telah mentakrifkan atau mendefinisikan apa itu psikolinguistik. Baiklah, kita pergi kepada tokoh yang pertama iaitu Graham pada tahun 1985. Beliau menyatakan bahawa psikolinguistik ini ialah kajian tentang mekanisme mental dan membolehkan manusia menggunakan bahasa. Yang kedua ialah tokoh Mathers pada tahun 1997 yang mentakrifkan bahawa psikolinguistik ini ialah satu kajian bahasa dari sudut psikologi. Addison pada tahun 1958 pula menyatakan bahawa psikolinguistik ialah kajian bahasa dan akal budi. Dan terakhir, Bang Kantas Simajuntak pada tahun 1980, beliau menyatakan bahawa psikolinguistik ini ialah satu cabang linguistik yang bergabung dengan ilmu psikologi bagi menganalisis bahasa dan pertuturan. Dapat dilihat di sini bahawa kesemua tokoh ini mentarifkan psikolinguistik itu berkaitan dengan bahasa dan juga pertuturan yang melibatkan mental serta akal budi seseorang itu. Baiklah, kita pergi kepada disiplin psikologi iaitu psikolinguistik ini sebagai disiplin psikologi. Baiklah, disiplin psikolinguistik sebagai disiplin psikologi ini kita dapat lihat dalam satu buku yang bertajuk Psikolinguistik sebagai kajian teoritis yang diperkenalkan oleh Chair pada tahun 2009. Beliau ada menyatakan mengenai subdisiplin psikolinguistik dalam buku ini. Terdapat 7 subdisiplin psikolinguistik iaitu psikolinguistik teoritis yang berkaitan dengan proses mental manusia dalam berbahasa, psikolinguistik perkembangan yang menunjukkan kaitan dengan proses pemorelehan bahasa. Ada dua iaitu pemorelehan bahasa pertama dan pemorelehan bahasa kedua. Kemudian psikolinguistik sosial mengenai aspek-aspek sosial bahasa. Psikolinguistik pendidikan yang mengkaji aspek pendidikan secara umum dalam pendidikan formal. Psikolinguistik neurologi iaitu neuropsikolinguistik tentang hubungan antara bahasa, berbahasa dan otak manusia. Kemudian psikolinguistik eksperimen pula meliputi dan melakukan eksperimen dalam semua kegiatan bahasa dan berbahasa. Dan yang terakhir ialah psikolinguistik terapan yang mengkaji penyerapan dari temuan-temuan 6 subdisiplin di atas. Baiklah, kemudian kita pergi kepada teori psikolinguistik. Teori psikolinguistik ini ialah satu teori yang menjelaskan tentang sesuatu perkara yang dianggap sebagai satu teori moden berdasarkan hakikat kognitif manusia. Teori psikolinguistik ini telah diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1957, di mana beliau berpendapat bahawa otak manusia ini telah diprogramkan oleh mekanisme kognitif iaitu peranti pemorelehan bahasa, atau kebiasaannya kita biasa dengar ia disebut sebagai LAD. LAD ini ialah Language Acquisition Device.
Ya, LAD ini berfungsi sebagai berfungsi untuk membolehkan kanak-kanak membina ayat dengan cara sejagat atau bebas budaya. Baiklah, di sini Chomsky juga berpendapat bahawa manusia ini dilahirkan dengan kecekapan berbahasa secara semula jadi dan perkara itu bergantung kepada sesetengah individu itu. Dalam teori psikolinguistik ini, Noam Chomsky telah memperkenalkan dua istilah iaitu competence dan juga prestasi. Competence ini ialah istilah yang menghasilkan perkataan tanpa terbatas, manakala prestasi ialah berkaitan dengan bunyi iaitu bunyi-bunyi yang dilafazkan. Perbezaan antara competence dan juga prestasi ini ialah competence berada di dalam otak, manakala prestasi ialah pula berada di luar otak. Baiklah, penutur mempunyai tata bahasa generatif yang diperoleh secara semula jadi. Ini kita dapat lihat di mana kanak-kanak membentuk tata bahasa generatif apabila mereka mencecah usia 5 tahun dan kanak-kanak dapat menghasilkannya pada taraf kompetens dengan menghubungkan pengalaman daripada persekitarannya. Seterusnya akan menghasilkan prestasi yang mengandungi elemen iaitu ayat-ayat yang didengar dari telinga ke dalam otak dan proses itu diulang sehingga kanak-kanak yang mendengar itu bertutur sendiri. Baiklah, melalui teori psikolinguistik ini telah menunjukkan bahawa LAD ini sebenarnya ada dalam diri kanak-kanak sejak lahir dan LAD ini memungkinkan kanak-kanak dapat memperoleh bahasa ibunda dengan mudah dan memilih bentuk-bentuk yang diterima dalam bahasa itu serta menolak bentuk-bentuk yang bukan struktur bahasa tersebut. Baik, kemudian teori pembelajaran dalam psikologi, saya telah ketengahkan dua teori pembelajaran dalam psikologi iaitu teori kognitif dan teori behaviorisme. Teori kognitif ialah satu teori yang belajar dan mementingkan proses belajar, manakala teori behaviorisme menganalisis perbuatan dan memandang perilaku itu adalah hasil belajar. Teori kognitif ini merangkumi semua pengenalan setiap tingkah laku mental manusia dan dia mempunyai berkaitan dengan pengertian, pemahaman, berfikir, pengolahan informasi dan sebagainya. Teori pembelajaran kognitif ini ialah satu teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Bermakna teori ini digunakan dalam sesuatu bahasa, maka perkara yang ditekankan dalam bahasa itu ialah pengetahuan tata bahasa kerana pengetahuan tata bahasa yang diperoleh oleh seseorang individu itu dapat membantu dalam menguasai bahasa dengan lebih berkesan. Baiklah, teori pembelajaran behaviorisme pula ialah teori yang memandang kepada tingkah laku manusia berdasarkan faktor-faktor lingkungan. Terdapat 3 prinsip dalam teori ini iaitu tingkah laku adalah sebagai objek psikologi, semua tingkah laku dikembalikan sebagai reaksi dan yang ketiga ialah menekankan kepentingan kebiasaan dalam latihan. Kesimpulan berdasarkan pembentangan hari ini iaitu apa itu psikolinguistik ialah psikolinguistik ini telah memberi fokus dalam aspek perilaku manusia dan juga bahasa. Hal ini dapat dilihat terutama dalam teori psikolinguistik di mana ia menekankan kepada perilaku manusia dan pemerolehan bahasa dalam diri kanak-kanak itu sendiri. Baiklah, semoga pembentangan dan penjelasan ini dapat bantu ramai pihak tentang apa itu psikolinguistik. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.